Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pelajar darjah 5. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang keempat, iaitu huluk, iaitu tebus talak. Okey. Maksud huluk dari segi bahasa adalah tanggal. Manakala syarat pula, suami menceraikan isteri dengan bayaran yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Contohnya, Ali dan Aminah ni satu pasangan suami dan isteri. Okey. Si Aminah minta lepaskannya oleh Ali. Sebab Aminah dia tengok suaminya tidak menunaikan tanggungjawab. Jadi Aminah minta Ali melepaskannya. Jadi Ali pun dia kata, boleh aku lepaskan kau, tapi dengan syarat kau kena bayar 10,000. Tu maksud tebus talak. Tebus talak ni kena bayar. Isteri ni kena bayar dekat suami. Okey. Tu maksud tebus talak. Okey, hukum huluk. Firman Allah Ta'ala, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Surah Al-Baqarah ayat 299. Maksudnya, oleh itu kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Jadi hukum huluk ni, talak secara huluk hukumnya adalah harus. Maksudnya suami boleh tuntut pada isteri dengan huluk, dengan tebus talak. Iaitu aku boleh lepas kau, tapi dengan syarat kau kena bayar 10,000 dekat aku. Tu maksudnya. Okey. Rukun huluk. Rukun huluk ni maksudnya adalah apa yang kena ada ketika nak buat huluk ni. Okey, pertama sekali adalah suami yang mukallaf. Iaitu suamilah, mesti ada suami. Okey, kedua iaitu isteri. Isteri iaitu orang yang kena membayar tebus talak tu. Isteri tu mestilah isteri yang si Ali, bukannya isteri orang lain. Si Aminah tu mesti isteri kepada Ali, bukannya Aminah ni isteri orang lain, mesti isteri kepada Ali. Okey, kedua sirah, iaitu ijab dan qabul, persetujuan dua belah pihak. Okey, bayaran iaitu RM1 atau bayaran yang bernilai. Contohnya bayaran tu adalah contohnya duit ataupun tanah ataupun emas. Benda yang bernilai yang boleh bayar tebus dekat suami itu. Okey, syarat huluk. Pertama sekali suami dan isteri. Syarat pertama sekali suami dan isteri, dia mesti apa? Pertama sekali bagi suami adalah ada kuasa menceraikan isteri dengan akal yang sempurna, baligh, bukan kanak-kanak dan orang gila. Maksudnya suami iaitu Ali, dia mesti seorang yang sempurna orangnya, seorang yang tidak gila. Okey, mesti dia berakal. Okey. Kedua, isteri pula. Isteri syaratnya apa? Pun sama juga, kena berakal dan mentadbir hartanya dengan sempurna. Okey, kedua, syarat benda yang menjadi tebus talak. Maksudnya barang pula. Barang apa yang kena ada. Maksudnya barang yang kena bayar dekat tu lah. Maksudnya Aminah nak bayar dekat Ali tu, barangnya, bendanya yang macam mana. Okey, pertama sekali adalah harta yang berfaedah dan bernilai. Contohnya duit. Duit tu bernilai dan berfaedah untuk digunakan. Okey, ataupun contoh lain, emas. Pun sama, bernilai. Harta yang harganya sangat tinggi. Ataupun contoh lain, tanah 1 ekar ke 2 ekar ke 1 lot ke pun dikira sebagai harta yang bernilai. Kedua, harta yang halal lagi suci. Maksudnya harta yang ada pada si Aminah itu adalah harta yang suci, tidak haram. Bukannya harta yang dicuri, bukannya harta yang dirompak ke apa, tidak. Dia mesti harta yang suci, atas usaha sendirilah.
Okey, dan yang ketiga, harta milik isteri ataupun orang yang sanggup membayarnya. Biasanya contohnya kalau Aminah tak mampu nak bayar tebus talak ni kepada si Ali, orang yang terdekatnya siapa? Iaitu adik-beradiknya pun boleh untuk bantu membayar tebus talak ni, iaitu huluk kepada suaminya, suami kepada Aminah. Okey, seterusnya. Ketiga, sirah. Iaitu ijab dan qabul lah, persetujuan antara dua belah pihak. Pertama sekali, lafaz huluk soreh dan kinayah. Pertama sekali, lafaz soreh. Lafaz yang sebetulnya adalah aku ceraikan kau dengan bayaran RM1,000. Dari segi soreh. Manakala kinayah pula, aku lepaskan kau dengan bayaran RM1,000. Lepaskan. Tu macam sedikit kiasan dah, tapi dia lebih kurang sama maksud apa yang kita nak sampaikan tu. Okey, dan yang ketiga, lafaz mestilah diucapkan. Lafaz tu yang dicakap tu mesti dicakap, bukannya cakap dalam hati, tapi cakap melalui mulut. Okey, dan lafaz ijab dan qabul di dalam majlis. Okey, dan yang keempat, syarat budu'an bagi isteri. Isteri masih milik suami atau dalam iddah. Maksudnya Aminah tu masih dalam keadaan isteri kepada Ali untuk melepaskan tu, untuk buat huluk. Bukannya si Aminah tu dia tengah dalam keadaan dia dah cerai tapi nak buat huluk. Tak boleh lah. Maksudnya kena buat masa Aminah masih bersama dengan Ali. Masih berumah tangga dengan si Ali. Okey. Sebab berlakunya huluk, iaitu perselisihan dan hubungan tidak harmoni. Macam mana boleh berlakunya huluk? Macam mana boleh berlakunya talak huluk ni? Pertama sekali adalah suami tidak menunaikan tanggungjawab terhadap agama. Jadi suami tidak bertanggungjawab lah. Dia tidak membimbing isterinya untuk mengikut jalan agama yang benar. Jadi isteri ada hak untuk buat perkara itu. Suami melakukan kekerasan terhadap isteri untuk tujuan mengajar. Iaitu suami tu nak didikkan isteri, tapi didiknya dengan didik cara yang kasar, yang isterinya tidak tahan dan tidak boleh terima apa yang dibuat oleh suaminya. Iaitu Aminah tak tahanlah cara didikan si Ali. Sebab cara didikan si Ali ni mungkin cara yang kasar. Jadi Aminah tidak tahan. Seterusnya. Isteri tidak suka perangai suami yang buruk. Si Ali ni berperangai yang buruk. Depan orang ramai semua perangai yang buruk. Jadi si Aminah ni tidak tahan, maka dia boleh buat huluk. Dan yang keempat, isteri tidak menunaikan tanggungjawab ataupun berperangai buruk. Bukannya Ali je yang buat salah dalam bab ni. Si isteri pun ada buat salah juga. Mungkin isteri pun ada buat salah. Mungkin isteri tidak bertanggungjawab, tidak tolong suami, tidak menghormati suami, tidak menghormati Ali. Jadi itu yang dikenakan sebagai huluk. Okey. Kesimpulannya, huluk diharuskan bagi menjaga maslahat untuk mengelakkan mudarat yang menghapuskan tujuan perkahwinan. Okey. Contoh lafaz huluk. Ni contohnya suami berkata kepada isterinya, aku ceraikan engkau dengan bayaran RM2,000. Dan isteri pun menjawab, saya setuju. Lalu membayar RM2,000 kepada suaminya itu. Tu contoh yang pertama. Kedua, isteri berkata kepada suaminya, ceraikan aku. Aku beri engkau RM1,000. Jawab suami, aku talak engkau dengan bayaran RM1,000. Tu contoh salah satu lafaz huluk. Kadar bayaran huluk. Macam mana kadar bayarannya pula? Pendapat Imam Syafi'i
Imam yang kita selalu ikut sekarang ni adalah Imam Syafi'i. Dia kata kadar bayaran huluk mengikut kerelaan kedua belah pihak. Okey, boleh lebih daripada mahar misal ataupun kurang daripadanya. Nak lebih pun boleh, nak kurang pun boleh, nak tengah pun boleh. Kalau kurang tu, kalau RM1 tu macam tak boleh lah. Kalau kau boleh, lebih lah kan sikit. Macam tu lah maksudnya. Jangan lebih sampai 1 juta. 1 juta kalau saya pun nak cari duit pun cekau je mana nak dapat cari. Contohlah macam tu Okey, firman Allah Ta'ala, fala junaha alaihima fi maftadat bih. Sama ayat tadi. Tidaklah mereka berdosa, maka tidak mereka berdosa mengenai bayaran yang ini tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, iaitu dan mengenai pengambilan suaminya akan bayaran itu. Okay, dan sekali permasalahan huluk. Okay, pertama sekali suami diharuskan lafazkan huluk ketika isteri dalam keadaan haid ataupun suci. Okay, kedua, suami melafazkan huluk. Okay, pertama sekali, isteri berhak uruskan dirinya sendiri. Tanpa perlukan suami, isteri boleh buat sendiri semua. Okay, kedua, tidak boleh rujuk dalam iddah kerana talak bain. Dalam huluk ni, bila dah lafaz, maka tak boleh bersama balik. Dah tak boleh sebab dia dikira sebagai talak bain. Okay, dan ketiga, isteri tidak boleh dizihar ataupun diilak. Okay, dan keempat, berlaku kematian. Tiada perwayatan kedua belah pihak. Okay, sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.